Jadi jangan lupa Selasa nanti bersama kami sempena sambutan Hari Radio di mana kita akan bawakan siaran dari Tanjung Piai untuk anda bersama dengan rakan-rakan kita yang akan berlintas langsung dari sana untuk anda. Jadi kepada warga Tanjung Piai, datanglah untuk memeriahkan siaran langsung Selamat Pagi Malaysia dari Tanjung Piai. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan seorang pahlawan yang sememangnya merupakan individu yang tidak asing lagi, terutama sekali dari segi mencatatkan rekod. Bahkan bila saya bertanya tadi, berapa rekod dah tuan? Terlalu banyak. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan kepada Sarjan Murad Muhammad Kasim, pesara tentera yang merupakan pendayung solo negara yang telah menjalankan 3 misi dayungan sempena mengenang jasa pahlawan. Namun untuk tahun ini agak berbeza, akan melakukan misi keempat dengan bermotosikal dari Perlis ke Johor pada 22 Februari hingga 1 hari bulan Mac. Ini adalah bertujuan untuk menyantuni pahlawan yang telah banyak berjasa. Jadi kenapa memilih untuk melakukan suatu senario yang berbeza setelah 3 dayungan dilakukan sebelum ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya terima kasih kepada Tuan Teren di rancangan Selamat Pagi Malaysia RTM di TV1. Tahun ini memang agak berbeza. Saya punya misi solo saya. Kalau saya lebih berorientasikan kepada tasik, sungai dan lautan. Kali ini ke daratan pula. Jadi kalau lautan saya harungi, kalau daratan saya jejaki. Jadi untuk tahun ini sempena 1 Mac, saya pilih tarikh 1 Mac ini adalah satu tarikh keramat, terutama kepada anggota tentera, khasnya tentera darat. Kerana 1 Mac adalah merupakan titik permulaan tertubuhnya pasukan tentera di negara kita. Atas desakan pembesar dan juga Raja-Raja Melayu, maka pada 1 Mac 1933 tertubuhnya Kompani Percubaan dan dipelopori oleh anak watan seramai 25 orang. Di antaranya adalah Allahyarham Lieutenant Adnan bin Saidi. Jadi pilihan saya adalah 1 Mac sempena hari ulang tahun tentera darat. Jadi saya akan lakukan misi solo saya berlainan sikitlah, bermotosikal dari utara ke selatan sambil menyantuni rakan-rakan seperjuangan rekrut saya lah, Trail of 3000 Heroes. Menjejaki skot-skot saya lah. 3,000 orang di seluruh rantaian itu. Jadi ada persindangan yang telah pun dipilih atau bagaimana? Saya akan lakukan bermotosikal bermula dari Perlis dan saya akan memilih lokasi-lokasi pasukan yang saya pernah berkhidmat suatu ketika dahulu. Jadi saya tak masuklah. Cuma saya mengimbau kembali detik-detik permulaan saya sebagai tentera suatu ketika dahulu. Dan sekarang saya sebagai pesara. Sarjan, boleh kita kongsikan sedikit tentang pengalaman Sarjan ketika berkhidmat dulu? Baiklah, saya 1989 saya direkrutkan di pusat latihan rekrut Port Dickson, intake 119. Jadi setelah tamat menjalani latihan rekrut, saya ditempatkan di pasukan batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja di Kem Seri Miri pada ketika itu. Susulan dari itu, setelah 4 tahun berkhidmat dalam unit tempur, unit infanteri, saya bertukar ke bahagian Ko-Perkhidmatan bahagian pendidikan, cikgu lah. Kalau di sesebuah pasukan popular dengan gelaran cikgu. Jadi itulah sedikit untuk saya punya life dalam tentera lah. Dan akhir pada hari ini saya rasa amat bersyukur. Dengan izin Allah, saya bergelar seorang pesara tentera atau bekas tentera di mana darah yang mengalir dalam tubuh badan saya ini adalah darah Satria. Jadi misi-misi yang berunsurkan kepada kepahlawan ini memang saya perlu naikkan agar rakyat Malaysia melihat, terutama generasi Z, generasi Y pada hari inilah. Yang mungkin satu contoh, tarikh 1 Mac 1933 mungkin tarikh ini tak popular di kalangan rakyat Malaysia, tetapi inilah tarikh yang amat bermakna kerana kita berdiri di atas platform kemakmuran dan kedamaian hasil dari rintisan perjuangan-perjuangan Angkatan Tentera waktu satu ketika dahulu lah.
Bagaimana sebenarnya untuk membawa generasi muda kita supaya lebih memahami perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh satria-satria, pahlawan-pahlawan kita seperti Sarjan yang telah berkhidmat dalam kawal tentera untuk sekian lama? Untuk generasi pada hari ini sesungguhnya harus disemai semangat perwira, semangat kepahlawanan. Jadi kalau mengikutkan sejarah penubuhan pada 1 Mac 1933 dulu, pembesar dan raja-raja Melayu mendesak agar anak-anak tempatan menjadi tentera. Hasil daripada rundingan, British bersetuju, maka tertubuhlah pasukan bersenjata pada ketika itu. Dan pada hari ini pun kita lihat tentera dipelopori daripada anak-anak tempatan yang berbangsa Melayu lah. Jadi kita cubalah untuk mengajak sebab kita Bumi Putera di kalangan bangsa-bangsa lain untuk turut serta menjadi tentera mempertahankan tanah air kita lah. Itulah. Dan itulah semangat yang perlu kita semai. Tidak kira bangsa, kita sebenarnya boleh berkhidmat sekiranya kita terpanggil untuk menjadi sebahagian daripada kawal tentera. Di antara ahli keluarga saya juga ada yang menyertai Air Force dan juga Navy dan sebagainya. Jadi masih ada semangat untuk menyertai pasukan ketenteraan itu. Untuk anda yang pasti ingin tahu di mana lokasi-lokasi yang mungkin akan diimbau oleh Sarjan ketika menjalani misi solonya, ada laman Facebook atau Instagram di mana kita boleh ikut perjalanan misi solo Sarjan ni? Bagi misi kali ini, misi yang keempat yang saya telah lakukan 3 misi sebelum ini. Misi sempena fokus pada tentera darat, hari ulang tahun tentera darat untuk mengangkat martabat tentera darat lah. Jadi misi yang pertama saya lakukan dulu, saya berkayak solo dari Kuala Kangsar menuju ke pantai Port Dickson, pantai Batu Empat Port Dickson berhadapan dengan Pusat Sedar. Lebih kurang 500 km. Wow. Jadi saya nak kenang balik tempat lahirnya seorang pahlawan. Misi yang kedua saya buat untuk mengenang jasa seorang junior saya yang mengidap kanser tahap 4. Jadi saya buat dayungan untuk kolek tabung dan hadiahkan kepada keluarga mangsa lah. Namun pada ketika itu agak duka cita kerana misi saya tidak berjaya di pertengahan kerana dia dijemput oleh Allah Ta'ala awal lagi sebelum tarikh 1 Mac muncul. Kemudian misi yang ketiga, Trail of 3,000 Heroes, Trail of 3,000 Heroes menjejak balik 3,000 squad intake siri 119 pada tahun lepas. Dan pada tahun ini saya akan lakukan bermotosikal dari utara ke selatan untuk menyantunilah kepada semua, tak kira dia veteran ke, dia pesara ke, dia anggota ke, selamat perkenalan lah insyaAllah kalau terjumpa saya pada situ. Dan saya tak ada web yang special, cuma grup WhatsApp dari intake siri 119 yang telah pun dibina lah. Jadi sudah pasti mereka akan wawarkan juga kepada semua ahli keluarga dan kami di RTM juga akan mengikuti rapat perjalanan ini. Jadi pastikan anda terus ikuti pautan-pautan di media sosial RTM, di X dan juga di Instagram untuk kita ikuti perjalanan yang bermakna ini. Apakah objektifnya Sarjan selalu membuat misi solo ini tahun demi tahun? Apakah yang ingin Sarjan cuba sampaikan kepada bukan saja pesara tapi juga kepada masyarakat? Untuk misi saya, biasanya lazimnya saya lakukan misi itu, misi solo saya sama ada di lautan maupun di daratan adalah bertema. Jadi saya tak mau lakukan satu misi yang saja-saja. Jadi saya mengambil tema itu untuk menyampaikan mesej saya. Sebagai contohnya pada tahun ini di mana 1 Mac tahun ini Tentera Darat akan menyambut hari ulang tahun Tentera Darat ke-91. Jadi saya buat misi ini bermotosikal ni untuk saya menzahirkan erti sebuah perjuangan dan juga pengorbanan anggota tentera lah dalam membawa satu kedamaian dan kemakmuran di negara kita. Jadi untuk Tentera Darat yang akan menyambut hari ulang tahun Tentera Darat pada tahun ini, kepada pemimpin kanan tertinggi lah, Panglima Tentera Darat, Panglima kanan, pegawai pemerintah dan perintah dan semua organisasi Tentera Darat bersatu, bersatu membina satu organisasi yang terbaik
menjadi tentera yang versatile menjelang abad ke-21. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sarjan kerana sudi bersama kami dalam Sahab Pagi Malaysia. Terima kasih. Dan kami ucapkan yang terbaik, doakan yang terbaik. InsyaAllah misi Sarjan akan tercapai dan kita juga harapkan semoga rakyat Malaysia yang dapat melihat Sarjan sebenarnya sedang turun dari utara ke selatan, berhentilah, ambil gambar, post dekat Facebook, tunjuk dekat kawan-kawan bahawa inilah seorang perwira yang sedang cuba memberikan mesej bahawa ketenteraan itu adalah sesuatu yang perlu kita angkat dan sentiasa hargai jasa dan sumbangan mereka, terutama sekali mereka yang telah pun bersara. Terima kasih kita ucapkan Sarjan dan tahniah di atas rekod demi rekod yang dicatat. InsyaAllah bertambah lagi menjelang tahun hadapan. Terima kasih Sarjan. Dengan itu, tuan-tuan dan puan, para penonton kami, kita akan berehat seketika untuk ke Kedah, di mana cerita pagi kali ini kami bawakan ikan ubi secara komersial untuk menampung permintaan. Kita bersama dengan Fakhrul Razi yang telah bersedia dengan laporannya. Silakan.